Selamat pagi, Assalamualaikum, good morning kepada semua murid-murid Tiga Adil. Jumpa lagi kita pada minggu ini. Okey, sebelum cikgu start kelas, cikgu nak remind baliklah ya. Awak semua dapat jadual baru kan? So jadual baru itu adalah jadual seolah-olah macam you dah ada di sekolah. Jadi arahan yang cikgu terima, PDPR bagi sekolah kita akan berjalan mengikut jadual waktu yang dah diberikan kepada awak. Jadi cikgu masih lagi cuba nak adjustkan masa mengajar tu mengikut jadual. So my plan is cikgu akan record session GM. So katakanlah kita dah exceed masa yang ditetapkan ikut jadual, meaning you got another subject to go, you are free to go and don't worry about science. Cikgu akan continue sahaja sampai habis cikgu punya lesson, sebabnya cikgu akan record this session and I will insert dalam kita punya group Telegram. Maknanya you did not miss out on anything. Regarding questioning, katakan you ada questions yang you nak tanya cikgu, feel free to use the Telegram. Okay? The first one adalah muka surat 4 sistem saraf manusia. Label sistem saraf manusia berikut. So kalau awak tengok dekat situ, sistem saraf kita terbahagi kepada dua bahagian besar, iaitu A, sistem saraf pusat, dan B kita adalah sistem saraf periferi. As we have discussed last week, otak dengan saraf tunjang ni dia bersambungan. Okay, now sistem saraf periferi adalah apa-apa saraf yang keluar daripada otak dan saraf tunjang tadilah. So kalau keluar daripada otak, nama dia saraf kranium. Kalau keluar daripada saraf tunjang, itu namanya saraf spina. Lengkapkan raja berikut dengan fungsi sistem saraf. So fungsi utama yang pertama adalah mengesan rangsangan. Yang kedua adalah menghantar impuls. Yang ketiga adalah mentafsir impuls. Yang keempat adalah menghasilkan gerak balas yang sesuai. So kalau awak tengok sini, actually susunan A, B, C, D itu adalah dia punya steps on daripada macam mana badan kita terima rangsangan sampailah kepada badan kita boleh hasilkan gerak balas. Okay? Alright. So move on kepada soalan nombor 3. Isikan raja berikut tentang gerak balas manusia. So gerak balas manusia terbahagi kepada dua kumpulan yang besar, dua jenis yang besar. Yang pertama adalah tindakan terkawal dan yang kedua adalah tindakan luar kawal. Jadi tindakan terkawal meaning kalau dalam bahasa Inggerisnya kita cakap it is an action that is being controlled by the willpower of a human. Maksudnya tindakan yang dikawal mengikut kehendak hati manusia. Jadi dalam buku, tindakan terkawal ialah tindakan yang dilakukan secara disedari dan dikawal oleh otak. Okay? Di sinilah memainkan peranan kita punya kewarasan akal. You waras atau tidak, itulah yang mengawal kita punya tindakan terkawal, otak kita. Okay? Now, contoh bagi tindakan terkawal adalah any examples related kepada penggunaan akal. So berbasikal, membaca surat khabar. Boleh cikgu dengar tak jawapan-jawapan lain? Anyone? Kita nak discuss ni. Ada sesiapa nak offer jawapan? Menulis. Menulis, very good. Lagi? Apa dia? Membaca. Tersenyum. Esther, cikgu tak dengar jawapan apa dia? Membaca. Membaca. Okey, betul. Lagi? Tersenyum. Tersenyum, betul. Lagi? Bergerak. Bergerak, betul. Menyanyi, terima. So banyaklah ya jawapan-jawapan yang logical untuk diletakkan di bawah kawalan otak. Now, the next one adalah kita punya tindakan luar kawal. Kalau dalam simplified English, we explain it as an action that is being done not by the will of a human. Tindakan yang dilakukan tanpa kehendak hati manusia. And kita tak ada control over it. Sebab tu namanya tindakan luar kawal. Jadi tindakan luar kawal ialah tindakan yang dilakukan secara serta-merta dan tidak disedari. So contoh yang diberikan dalam cikgu punya slide ni adalah bersin dan pernafasan. Alright, let's discuss. Anyone else yang ada jawapan untuk tindakan luar kawal? Berpeluh. Berpeluh, very good. Lagi?
Segupan jantung. Degupan jantung. Fantastic answer. Lagi? Mengelip mata. Thank you. It's a good answer. Okay. Banyak ya? Rembesan air liur. Fantastic. Satu jawapan yang menarik. Betul. Okay. Kawalan tekanan darah. Kadar pernafasan. Pencernaan makanan. Apa lagi ya? Apa tu? Perkumuhan. Itu semua adalah tindakan luar kawal. Alright. So kita tengok ya. Tindakan yang luar kawal yang melibatkan medulla oblongata. So the answer is peristalsis dan rembesan air liur apabila terhidu hidangan yang lazat. Okay. Tadi kita kata tindakan luar kawal, right? Now awak tengok dekat sini. Kenapa jawapan B dan D tidak diterima? Sedangkan kita dah discuss tadi. Menarik tangan bila tersentuh benda panas dengan kelip mata tu adalah tindakan luar kawal. Kenapa dalam soalan 4 ni tidak diterima? Kita melibatkan medulla oblongata. Very good. Okay. Cikgu, we go slowly Peristalsis dengan merembeskan air liur, benar itu adalah tindakan luar kawal dan benar ia dikawal oleh kawasan yang kita namakan medulla oblongata pada otak. Okay. Now, tetapi tindakan B dan D itu namanya tindakan refleks. Tindakan refleks adalah tindakan kecemasan badan kita untuk elakkan kita daripada kecederaan. B dan D. And untuk tindakan refleks, dia punya tapak perjalanan impuls kepada gerak balas adalah daripada reseptor pergi ke saraf tunjang, patah balik ke tangan dan tangan ditarik. Okay, jadi untuk tindakan refleks, it is actually a shortcut. Dia tidak melalui jalan normal iaitu kalau jalan normal adalah reseptor, saraf tunjang, otak, saraf tunjang, efektor. Itu jalan yang normal, jauh perjalanannya. Tapi untuk tindakan refleks, tapak perjalanan adalah reseptor, saraf tunjang, efektor. Pendek saja. Now, tindakan refleks adalah tindakan yang melindungi kita daripada kecederaan yang serius. Maka gerak balas mesti dilakukan dengan immediately. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Immediately. That is why bila kita tersentuh benda yang panas, tangan kita cepat tarik, lepas tarik baru kita sedar yang kita tersentuh benda yang panas tadi. Okay. So, jawapan untuk 4 ini betul ya. A dan C adalah dikawal di medulla oblongata. B dan D tidak langsung singgah ke otak signalnya. Okay. Ada soalan tak untuk nombor 4 ni? Okay ya. Nombor 4 ya. Alright. Moving on. Kita pergi kepada nombor 5. Lengkapkan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Macam cikgu baru je discuss tadi, mula-mula kita ada rangsangan. Rangsangan akan dikesan dan diterima oleh afektor. Nah, afektor ni lah yang ada reseptor kita. So, boleh tambah dekat buku tulis dekat buku afektor mempunyai reseptor pada gambar. Jadi, afektor ini ataupun reseptor akan tukarkan rangsangan kepada impuls. So, impuls dihantar daripada afektor pergi ke otak. Otak akan tafsir, otak bagikan respon dalam bentuk impuls. Respon impuls dihantar pergi efektor. Efektor akan menghasilkan gerak balas. Nah, efektor ini boleh jadi otot, boleh jadi kelenjar pada badan kita untuk berikan gerak balas. Boleh jadi anggota badan juga, kaki, tangan. Okay? Now, untuk tindakan luar kawal, kita ada rangsangan pergi ke afektor. Awak tengok situ. Afektor hantar impuls pergi 2 tempat. Saraf tunjang ataupun medulla oblongata. Okay? Ini menunjukkan kalau impuls dihantar pergi saraf tunjang sahaja, itu adalah tindakan refleks. Kalau impuls dihantar pergi saraf tunjang dan medulla oblongata, itu bukannya tindakan refleks, tapi masih lagi tindakan luar kawal. Alright. So kita tengok sekarang
daripada saraf tunjang ataupun medulla oblongata, impuls gerak balas akan dikeluarkan dan dihantar pergi ke efektor. Efektor akan memberikan gerak balas. Okay. Nombor 6. Raja berikut menunjukkan Suresh menutup mata dengan serta-merta apabila cahaya terang memasuki matanya. A. Apakah jenis tindak balas itu? Bulatkan jawapan anda. So, jawapannya adalah tindakan luar kawat. Wajarkan tindakan Suresh dalam situasi ini. Alright. Untuk soalan PT3, we have to discuss on PT3 punya aspek sekarang sebab awak dah masuk tingkatan 3. Okay. Tindakan Suresh dan situasi ini. Wajarkan. Okay. Wajarkan tu maksudnya awak kena berikan pengukuhan kenapa dia mesti tutup mata. Give the reason why Suresh has to close his eyes. Okay. Now, awak tengok jawapan cikgu. Menutup atau melindungi mata akan menghalang cahaya daripada memasuki mata secara berterusan. Alright. Ada tak orang lain nak check jawapan dengan cikgu? Sama ke tidak? Maknanya, your answer can be accepted or not. You may check now with me on your mic and tell your answer. Nanti cikgu akan tentukan sama ada betul atau tidak mengikut skema style menjawab PT3. Anyone? Here. Menutup mata dapat menghalang daripada mata dimasuki oleh pancaran cahaya matahari. Okey. Tambah perkataan keamatan cahaya matahari yang tinggi. Tambah tu. Moving on. Awak boleh guna chat juga sebab chat awak memang dia lompat pada cikgu punya screen so I can see everything. Alright. C. Ramalkan kesannya jika Suresh tidak melakukan tindak balas itu. What will happen if he doesn't cover his eyes when the light intensity that is very high enters his eye? Apa akan jadi? Matanya akan mengalami kerosakan atau kecederaan. Anyone nak check jawapan dengan cikgu? Mata Suresh berkebuningan akan berosak. Akan rosak. Betul. Terima tu. Terima kasih cikgu. Sama. Ada orang lain? Mata Suresh mungkin akan cedera dan mungkin buta. Betul. Terima juga tu. Cedera, buta, rosak, apa lagi sakit, kita terima Okey. Next. Kita pergi soalan muka surat 7 sekarang Okey, ini adalah labeling. Please check your labeling now. Check. Okey. So cikgu kita start daripada A. A adalah kanta mata. B ialah konjungtiva. Cikgu nak tahu. Nak tahu pula. Cikgu nak tanya. Awak pernah dengar tak penyakit konjungtivitis? Tak. Konjungtivitis tu red eye. Yang mata merah tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada kan yang kena mata merah macam orang menangis tu and then mata dia gatal, banyak keluar air mata kan. Okay, conjunctivitis adalah jangkitan virus ke? Jangkitan virus if I'm not mistaken. Okay. Conjunctivitis adalah jangkitan virus yang duduk dekat konjungtiva kita ni. Okay. Dan penyakit ini adalah berjangkit. Sebab itu, if you kena conjunctivitis, you are asked not to come to school. Sebabnya kalau awak datang, awak akan jangkit kawan sebelah, cikgu. Bahaya. Okay. Konjungtiva tu dekat situ. Okay, then kita ada kornea, pupil. Pupil tu macam cikgu explain last week dia tingkap. Kita ada gelemair, iris, otot silia. Oh, cikgu nak cerita sikit pasal iris. Iris ini yang memberikan warna mata. Macam kita orang Asia, tak kisahlah Cina, Melayu, India, iris kita kalau kita tengok dalam cermin betul-betul, it is not black. It is actually very dark brown. Okay, tapi kalau Mak Saleh ada iris warna purple, ada iris warna biru, hijau, which is very nice. Okay. So, next adalah otot silia. Lepas tu kita ada gelemaca, saraf optik, bintik buta, bintik kuning. Okay, like I said last week, mesti betul-betul nampak dekat mana bintik buta dan bintik kuning. Yang sensitif terhadap cahaya adalah bintik kuning. Bintik buta
zero light receptor. Bintik buta tiada langsung reseptor cahaya. Okay. Kemudian kita ada retina, choroid dan sclera. Okay. Mari kita tengok dia punya function sekarang. Okay, please check your answer ya. Now, kalau awak tengok kepada yang ini, yang cikgu tak explain exactly adalah ni choroid. Choroid ini adalah lapisan kedua kat mata kita. Tengok choroid. Look back at the diagram. Choroid ni tampak tak lapisan nombor 2. Fungsinya adalah menghalang pantulan cahaya dalam mata. Kita tak nak mata awak dalam mata tu bersinar-sinar. Mata Superman je bersinar-sinar. Okay. So, dia akan protectkan cahaya tu daripada terpantul-pantul dekat dalam mata kita. So that light moves in one straight line dan light tu jatuh ke atas bintik kuning. Okay. Alright. Next. Okay. Padankan setiap bahagian mata dengan fungsinya yang betul. 1. Pupil. Pupil mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Konjungtiva melindungi bahagian hadapan sklera. Kornea membias dan memfokus cahaya ke retina. Okey, kalau pakai pen merah, tolong buat bintang banyak-banyak kat tepi ni. Okey, ini soalan-soalan yang exam suka tanya awak lah. Kornea, okey, membias dan memfokuskan cahaya ke retina. Retina menghasilkan impuls saraf. Okey, letak bintang pada sebelah perkataan retina, dekat sebelah menghasilkan impuls saraf, awak tulis di situ. Terdapat banyak reseptor cahaya. Now, iris adalah mengawal saiz pupil dan choroid membekalkan oksigen kepada mata. Okay. Now, next. Okay. Label fotoreseptor di bawah. Now, kalau awak tengok pada gambar, cahaya masuk, cahaya tu akan pergi kepada kawasan ini. Ini adalah keratan rentas retina. Tadi cikgu dah cakap, retina ada banyak reseptor cahaya. Jadi, reseptor cahaya, we have a special name for it. Namanya adalah fotoreseptor. So, pada retina, ada banyak fotoreseptor. Fotoreseptor terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama kita panggil sel rod, yang kedua adalah sel cone. Tengok rod panjang-panjang, cone macam cone aiskrim kat situ. B. Gariskan jawapan yang betul tentang fotoreseptor. Okey, nombor 1. Retina terdiri daripada 2 jenis fotoreseptor iaitu sel rod dan sel cone. Sel rod peka kepada keamatan cahaya. Okay. Now, terdapat 3 jenis sel cone yang peka kepada warna cahaya. Okay. So, itu adalah penjelasan tentang sel rod dan sel cone. Actually, untuk bahagian ini memang ada dalam buku teks kita. So, boleh tengok nanti, boleh dapat buku teks, you baca kat situ. In detail, the textbook explain to us. Okay. Now next. Alright, we go there. Okay, please check your labeling. Make sure semua dia punya nama-nama tu duduk pada kedudukan yang betul. Okay. Now next. Okay, so itu adalah dia punya padanan struktur telinga dengan fungsi. So, boleh tengok ya. Okay, the next one. The next one. Okay. Kena pasti bahagian-bahagian hidung manusia dalam rajah berikut. So, ini kita dah explain. Bukan kita, cikgu dah explain last week in detail. Okay. So, bila kita bernafas, bila kita mengesan bau, bau akan masuk melalui hidung. So, bau tu akan pergi ke sel deria pada atas kita punya rongga hidung. So, sel deria bau tu ada banyak reseptor. Dan so reseptor tadi akan tukarkan rangsangan bahan kimia dalam udara kepada signal impuls, barulah dihantar pergi ke otak. Okay. Now B. Nyatakan fungsi sel deria bau. Menghasilkan impuls saraf apabila dirangsang oleh bau. Okay. Ada tak orang lain nak semak jawapan sama ada
Jawapan awak boleh diterima atau tak? Fungsi sel deria bau adalah menghasilkan impuls saraf. Terima. Betul. Terima kasih, Cikgu. Sama. Orang lain? Tak ada ya? Okey. Next. Berdasarkan raja di atas, nyatakan deria yang berhubung dengan deria bau. Jawapannya hanya satu, deria rasa. Kan? Minggu lepas cikgu dah explain kenapa bila kita selsema, kita terus putus selera makan. Okay? So dia ada relationship antara deria bau dengan deria rasa. Okey, nombor 6. Okay, raja berikut menunjukkan keratan rentas lidah manusia. So kalau kita berdiri depan cermin, kalau kita jeli lidah dan kita observe betul-betul pada permukaan lidah kita, the surface of our the surface of our tongue is actually very rough. And sometimes when you use your toothbrush and you brush the top part of your tongue, you can actually see macam carpet, ada macam pergerakan pada permukaan itu. So itu adalah nama dia papilla. So A. Permukaan lidah mempunyai bintik-bintik kecil yang dipanggil sebagai papilla. So the dots that you see on top of your tongue is called papilla. Alright? Permukaan struktur tersebut dilapisi dengan tunas rasa yang mengandungi pelbagai reseptor rasa. Okay? So in order for tunas rasa berfungsi, tunas makanan yang kita makan mestilah dilarutkan dengan air liur. Makanan kalau kering kan awak, kalau awak letak dekat atas lidah, awak tak boleh detect tau rasa dia. So untuk mengesan rasa tu, mestilah makanan tu sama ada makanan tu basah dengan air, kopi ke, air mineral ke, apa-apalah yang boleh membasahkan makanan. Or makanan tadi mesti dibasahi dengan air liur. Barulah rasa itu boleh dikesan oleh kita punya papilla pada lidah. Now, 5 rasa asas yang dapat dikesan oleh reseptor rasa ialah manis, masin, masam, pahit dan umami. Okay, so itu cikgu, I strongly believe tak ada masalah untuk awak. Okay, Cikgu, yes? kenapa tak ada pedas? Okey. Kepedasan, dia duduk kepedasan, kelemakan, keenakan makanan, semua tu duduk dekat kawasan umami. Okay. So umami tu kita dah explain, umami memberikan sensasi enak pada makanan. The deliciousness of the food is being detected by kawasan umami. Okay. Alright. So kita pergi sekarang the last page, muka surat 11. Okay. This is your answer. Please check. So kita pergi kepada B. Ramalkan keadaan yang akan berlaku kepada seseorang jika reseptor tidak berfungsi dengan baik. Okay. Orang itu akan cedera. Ada tak orang lain nak bagi jawapan anda? Tak ada ya? Okay. Cikgu, Sama lah Ya. keadaan yang akan berlaku pada seseorang jika reseptor AI tidak berfungsi dengan baik adalah tidak dapat mengesan perasaan sakit dengan baik. Boleh terima. Okey, ada orang lain lagi nak check? Cikgu. Ya. Kalau menyebabkan kecederaan pada kulit tanpa disedari, Terima. cikgu. Ada orang lain? Tak ada ya? Okey. Now, tandakan tik bagi jawapan yang betul tentang kepekaan kulit. 1. Faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit adalah ketebalan epidermis dan bilangan reseptor. 2. Bahagian badan yang paling peka ialah leher dan hujung jari. Okay, leher dan hujung jari. Bahagian badan di C2 mempunyai, jawapan dia, banyak reseptor dan epidermis yang nipis. So if the two factors banyak combine together, maka dialah yang paling sensitif. Okay. Alright, that's about it lah. Habis untuk hari ini. Thank you for your attendance. Dah tulis ya? Dah masuk dalam senarai ya? Untuk tadi tu Google Form tu,
Okay, cikgu open senarai tu sampai pukul berapa Pukul 4 kot. Cikgu buka. So siapa-siapa yang dah masuk tu pergi tekan tu dulu Itu penting untuk rekod yang awak mengikuti kelas. Dia tak kisah awak tengok video ke apa ke, yang penting hari ni awak belajar sains. Alright. So thank you everyone. Awak boleh keluar daripada Meet sekarang untuk the next lesson. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Sama-sama. Bye.